Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 13 Januari 2023, media telah melaporkan bahawa kubur Bilkayong atau nama Islamnya Muhammad Hasbi Abdullah yang terletak di tanah perkuburan Islam Lambir dipercayai dirosakkan dengan sengaja oleh individu tidak bertanggungjawab. Insiden tersebut disedari oleh orang awam yang kemudiannya membuat laporan kepada pihak polis. Pihak polis yang menerima laporan berkenaan segera membuka kertas siasatan. Perbuatan khianat ini disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiasaan yang boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang setahun dan tidak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Ketika itu, pihak polis menasihati masyarakat supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan menularkan isu-isu sensitif di media sosial yang boleh menimbulkan kerisauan, kegusaran yang boleh mengganggu keharmonian dan kesejahteraan bersama. Jadi, siapa sebenarnya Bilkayong atau Allahyarham Muhammad Hasbi Abdullah yang telah meninggal dunia akibat dibunuh sehinggakan kuburnya juga tidak dilepaskan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh mangsa sehingga setelah meninggal dunia pun dia masih menjadi sasaran pihak tertentu? Ini adalah kisahnya. Bilkayong adalah seorang aktivis dan ahli politik Parti Keadilan Rakyat PKR Miri yang ditembak mati oleh seorang pembunuh upahan. Satu kes yang mendapat liputan meluas dari pihak media ketika itu. Di negeri Sarawak, perebutan berkaitan tanah antara masyarakat tempatan dan syarikat besar telah berlaku selama beberapa dekad. Kisah gangguan, keganasan dan ugutan bukanlah perkara baru, tetapi tiada siapa yang menyangka ia boleh meragut nyawa seseorang sehinggalah pada pagi 21 Jun 2016 apabila aktivis tempatan Bilkayong ditembak mati di persimpangan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja di Bandar Miri, kawasan pesisir pantai yang bersempadan dengan negara Brunei Darussalam. Penduduk tempatan bergantung kepada industri minyak dan gas untuk mendapatkan pekerjaan. Orang lain yang biasanya tergolong dalam suku orang asli dan tinggal di tanah nenek moyang bergantung pada tanaman mereka. Selama bertahun-tahun, orang seperti Dayak telah beralih kepada kelapa sawit sebagai sumber pendapatan. Dengan bantuan dana luar, mereka telah mengubah tanah mereka menjadi ladang kecil. Tetapi apabila masa berlalu, satu demi satu kampung telah menerima kunjungan daripada syarikat yang mahu menuntut tanah mereka. Bilkayong ialah setiausaha politik kepada Dr. Michael Teo, seorang doktor perubatan yang mengendalikan klinik swasta dan ahli parlimen tempatan. Selama bertahun-tahun, Kayong telah menyokong orang Dayak dalam pertikaian tanah. Dia telah meningkatkan kesedaran di kalangan pelbagai suku, menyatukan orang ramai apabila sesebuah kampung memerlukan sokongan. Bagaimanapun, kes yang menutup nasibnya ialah isu rampasan tanah berhampiran Sungai Berkelit kira-kira 60 km di barat daya Miri. Selama hampir sedekad, penduduk kampung yang tinggal di Rumah Panjang telah membantah sebuah syarikat kelapa sawit tempatan ladang Tung Huat Nia berhubung pemilikan tanah. Kerajaan negeri telah memberi syarikat tersebut pajakan sementara untuk tanah lebih 3 hektar, satu langkah yang dicabar oleh penduduk kampung di Mahkamah Anak Negeri. Di Sarawak, tanah hutan ditakrifkan sebagai milik kerajaan dan selalunya merangkumi kawasan yang telah lama didiami oleh masyarakat tempatan. Bilkayong membuat lawatan berulang kali ke kampung itu, mengadakan ceramah dan mengatur pengangkutan untuk penduduk kampung menghadiri perbicaraan mahkamah yang sering ditangguhkan tanpa notis. Ia menjadi aktiviti yang mahal bagi penduduk kampung yang melakukan perjalanan jauh untuk mempertahankan kes mereka. Menurut rakan Bilkayong dan peguam hak tanah Abun Sui Anyit, beberapa pertikaian tanah yang tidak dapat diselesaikan berlaku sejak 15 tahun dan kes terus bertimbun. Menurutnya, Bil dikenali sebagai seorang yang rajin dan berprinsip. Sebaik sahaja dia memutuskan untuk membantu orang lain, dia akan melakukannya tanpa teragak-agak. Dia dapat menggerakkan orang Dayak untuk keluar dari kampung mereka dan menuju ke bandar untuk menghadiri perbicaraan mahkamah. Mereka sangat menghormatinya. Apabila dia memanggil, mereka akan muncul. Bilkayong mempunyai kebolehan yang luar biasa untuk menyatukan masyarakat. Rakan-rakan menyifatkan beliau sebagai penceramah yang kuat dan persuasif yang mampu menarik ratusan orang Dayak untuk hadir di perhimpunan. Kepercayaan mereka dibina atas kerja Bilkayong sebagai orang tengah menghubungkan penduduk kampung kepada kumpulan hak asasi dan peguam untuk membantu kes mereka.
Dr. Michael Teo menceritakan bahawa Bil Kayong mula menerima ugutan setahun sebelum pembunuhannya. Dia dan Bil mendapat ugutan bunuh daripada orang yang mengenali pengarah Tung Huat. Teo berkata dia menerima ugutan bunuh selepas bertemu dengan Datuk Stephen Lee Chi Kiang, seorang pengarah syarikat perladangan, untuk membincangkan pertikaian tanah di Sungai Berkelit. Menurut Teo, Bil juga mendapat panggilan yang memberi amaran kepadanya bahawa dia akan dibunuh. Ketika itu, Bil takut dan menaiki bas pulang ke kampung halamannya 14 jam dari Miri. Bil bersembunyi di sana selama 2 malam dan Teo menutup kliniknya. Mereka memfailkan laporan polis tetapi tiada tangkapan dibuat. Beberapa bulan kemudian, Teo diserang dengan kayu baseball dan mengalami patah tulang selangka. Menjelang pembunuhan Bil Kayong, sebuah Toyota hijau mula mengekorinya. Bil memberitahu bahawa dia diekori dan Teo memberitahunya yang mereka perlu melindungi diri mereka. Ahli parlimen itu kemudian membeli 2 bilah pisau, satu untuk setiap seorang. Sehinggalah pada hari kejadian, Bil Kayong ditembak oleh seorang individu di persimpangan lampu isyarat berhampiran sebuah pasar raya di Jalan Miri, Kuala Baram. Bil Kayong maut serta-merta akibat 2 das tembakan dalam jarak dekat. Siasatan pihak polis menjurus kepada penangkapan 2 orang lelaki iaitu Muhammad Fitri Fauzi dan Lee Chang Lun pada Julai 2016. Beberapa lagi suspek turut diburu oleh pihak polis termasuk Datuk Stephen Lee dan pembantu pribadinya Chin Wui Chung serta seorang lagi lelaki Kung Siang Meng. Selepas pembunuhan Bil Kayong, Datuk Stephen Lee melarikan diri dengan berlepas ke Singapura dari Miri, selepas itu ke Melbourne, Australia dari Singapura. Kemudian dia pergi ke Xiamen, China menggunakan penerbangan dari Melbourne pada Julai 2016. Pada Disember 2016, dia ditahan di Putian, wilayah Fujian, China oleh Kementerian Keselamatan Awam China. Setelah diusir keluar dari negara itu, Datuk Stephen Lee ditangkap di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA setiba dari China. Pada Ogos 2016, Chin Wui Chung, pembantu pribadi Datuk Stephen Lee, menjerah diri di Balai Polis Pusat Miri. Chin Wui Chung kali pertama dihadapkan ke Mahkamah Magistrate mengikut Seksyen 109 dan dibaca bersama Seksyen 302 Kanun Kesesaan atas tuduhan bersubahat membunuh Bil Kayong. Pada tahun 2017, 4 lelaki dibicarakan kerana membunuh Bil Kayong termasuk pengarah syarikat perladangan Datuk Stephen Lee Chi Kiang, tetapi 3 daripada tertuduh termasuk Lee iaitu Lee Chang Lun dan Chin Wui Chung dilepaskan dan dibebaskan selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes terhadap mereka. Daripada 4 lelaki itu, hanya seorang bouncer kelab malam bernama Muhammad Fitri Fauzi disabitkan kesalahan membunuh dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2018. Manakala terdapat seorang lagi suspek, Kung Siang Meng, berjaya melarikan diri dan tidak pernah ditangkap maupun didakwa pada waktu itu sehinggalah pada Julai 2021, 6 tahun selepas pembunuhan. Kung Siang Meng telah berjaya berada dalam tahanan polis setelah 6 tahun menjadi buruan pihak berkuasa. Kung dipercayai bersembunyi di China sebelum pihak berkuasa negara itu menahan dan mengusirnya ke Malaysia kerana pasport yang telah tamat tempoh. Susulan penangkapan tersebut, pihak polis memberitahu bahawa akan membuka semula kertas siasatan berhubung kes pembunuhan Bil Kayong. Diharapkan kesemua pembunuh yang bertanggungjawab di dalam kes ini akan mendapat balasan mereka. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Hasbi Abdullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.